Assalamualaikum. Dan ni video cikgu nak ajar awak daripada awal lagi cara nak buat laporan untuk projek RBT. Ni lama lagi tak submit. Tak pernah kita mula daripada awal. Daripada 1.0 pengenalan. Awak jangan boleh buka buku teks muka surat 107 dah. 107 ni ada dia punya isi kandungnya. Kita follow hot ni je. Penghargaan dengan abstrak tak payah buat lagi. Fokus kepada isi yang penting dulu. 1.0 pengenalan. Dalam pengenalan ni awak kena ada 4 perkara ni. Ni tajuk dia. Tajuk ni awak ikut betul-betul lah ikut buku teks ni 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Okey, kita pergi kepada 1.0 dulu pengenalan. Pengenalan ni awak cerita sedikit pasal produk awak tu. Okey, contoh dalam buku teks ni dia buat penggilat kasut. Dia buat penggilat kasut. Okey, hak ni dia ceritalah kasut ni dulu, kasut ni dia buat pada gapo. Lepas tu siapa yang guna, pelanggan mana hak guna, apa masalah pelanggan tu hadapi bila dia nak gilat kasut dia. Jadi melalui kaedah penyelesaian yang awak pilih, awak pun buat satu produk inovasi yang baru mengenai produk penggilat kasut ni. Okey, ni sikit je dalam 2-3 ayat pun dah okey 1.0. 1.1 adalah sub kepada 1.0 ni. 1.1 adalah kajian keperluan pelanggan. Okey, kajian keperluan pelanggan ni dalam 1.1 hak penting adalah borang ni, BKKP borang dia. Borang kajian keperluan pelanggan. Borang ni sebenarnya kalau ikutkan cara yang betul, awak kena cari seorang pengguna kepada kepada produk yang awak pilih lah. Contoh kalau awak nak buat beg tangan contoh. Awak cari seorang pelanggan awak guna beg tangan. Dan sebenarnya awak kena macam temu awak kena bagi borang ni dekat dia lah. Sepatutnya dia kena isi. Okey, tapi hari ni kita buat andaian sahaja. Andaian kalau pelanggan tu isi berdasarkan beg yang dia guna sekarang ni, jadi gapo dia tak puas hati pada produk tu. Jadi masalah ada pada produk tu lah barulah awak fikir buat penyelesaian dia. Awak cari penyelesaian dia, awak buat inovasi produk baru. Okey, gapo hak kena ada dalam borang kajian pelanggan, awak ikut sebutin dalam buku teks ni, muka surat 108 108. Okey, bahagian A adalah bahagian maklumat pelanggan. Hak ni ikut sahaja, isi je lah nama siapa. Okey, lepas tu nombor telefon pekerjaan ni biasanya bersesuaian lah dengan produk kita guna tu. Kalau awak jual, contoh jual alat tulis, okey, takkanlah pekerjaan ni kepada petani ke, mungkin buat sini cikgu ke, biasa cikgu kerani ke, dia gunalah alat-alat tulis contoh. Okey, kalau beg tangan ni biasanya umum. Siapa-siapa pun boleh guna, suri rumah pun boleh guna, guru pun boleh guna. Okey, alamat awak reka-reka je lah. Tempat beli belah boleh reka pasar raya ke kedai mana. Okey, umur biasanya bersesuaian juga dengan produk tu. Okey, kalau awak nak buat produk almari contoh, almari baju, takkanlah awak nak letak umur sini ni adalah umur budak sekolah rendah. Tak sesuai lah. Jadi biar bersesuaian dengan produk kita tu. Okey, pendapatan ni awak letak je dah asalkan dia tu logik. Okey, berkeluarga atau tidak boleh tik je mana-mana. Okey, kekerapan membeli belah sebulan. Okey, tujuan kekerapan membeli belah sebulan ni ada dalam borang ni sebab kita nak tahu individu tersebut tu dia berbelanja duit dia kepada perkara-perkara sebegini lah, berapa dia habis bulan-bulan. Maknanya kita boleh tahu possibility ataupun peluang kita nak tarik perhatian dia untuk membeli. Lagi banyak orang habiskan duit untuk berbelanja, lagi mudah dia akan dipengaruhi oleh produk-produk kita nak buat ni. Okey, bahagian B pula. Bahagian B ni latar belakang produk yang digunakan sekarang. Maknanya produk asal. Ni produk asal bahagian B. Bukan produk awak dah plan nak ubah go tu, nak buat go ni, nak ubah go ni ada. Ni produk asal dia. Maknanya bahagian B ni asal dia. Nama produk digunakan. Itulah je beg tangan, almari pakaian, contoh rak kasut.
Ciri-ciri produk. Ciri-ciri produk awak tulis serba ringkas saja. Contoh beg tangan ni diperbuat daripada kulit, diperbuat daripada kain, contoh. Ataupun mempunyai tali sandang. Okey, almari mempunyai cermin, mempunyai tempat tempat menyangkut baju ke, mempunyai laci ke, sedikit. Ataupun boleh juga ciri-ciri ni awak buat berbentuk empat segi, diperbuat daripada kayu. Okey, ciri produk. Mengapakah produk digunakan pula? Okey, mengapa? Ikut kegunaan dia lah. Kalau beg untuk membawa barang, untuk menyimpan barang. Kalau almari untuk menyimpan pakaian. Rak kasut untuk meletakkan kasut. Simple-simple je ayat. Tak payah buat ayat panjang jala-jala. Okay, kemudian kebaikan produk sedia ada. Kebaikan produk sedia ada ni biasanya ada kaitan dengan ni lah. Mengapa kita guna. Tu kebaikan dia lah kalau kira. Kebaikan almari ke apa? Boleh menyimpan pakaian dalam ruang tertutup. Ataupun boleh menyimpan pakaian dalam ruang tertutup mengelakkan habuk. Okey, mengelakkan dihinggapi habuk. Macam-macam. Dan rak kasut. Kebaikan produk ni susunan kasut akan dapat disimpan dalam susunan yang lebih kemas. Dan macam-macam, simple je. Kelemahan. Okey, kelemahan produk ni lah barulah awak tulis. Okey, kenapa awak rasa produk tu perlu ditambah baik. Contoh, awak kata beg tangan ni dia tak ada zip. Okey, beg tangan ni dia hanya ada kacing je. Okey, jadi kelemahan dia, risiko untuk barang di dalam beg tersebut jatuh. Satu. Kelemahan tu kalau kira. Okey, kelemahan yang kedua, contoh beg tali beg tu terlalu pendek. Ataupun dia hanya ada tali silang saja. Dia tak sesuai untuk orang suka galah beg dekat belakang tu. Itu kelemahan dia lah. Jadi, kalau dekat kelemahan produk ni awak tulis 2, dekat bahagian C ni, penambahbaikan ni apa awak kena tulis 2. Maknanya bahagian C ni awak kena fikir penyelesaian berdasarkan kelemahan yang awak tulis dekat atas tu. Kalau kelemahan ni ada 2, bawah ni ada 2. Kalau kelemahan ni ada 3, penambahbaikan ni pun mesti 3. Jadi kelemahan yang pertama, apa tadi? Beg risiko barang terjatuh. Okey, penambahbaikan dia awak pun kata meletakkan zip pada beg tersebut. Jadi ada kacing, ada zip. Okey, kelemahan kedua, tali terlalu pendek ataupun tali terlalu keras menyebabkan bahu pengguna berasa tidak selesa. Okey, kelemahan penambahbaikan kedua, menghasilkan tali beg menggunakan bahan yang lebih selesa. Okey, cukup ya gitu. Okey, contoh yang ketiga. Kelemahan yang ketiga, barang tidak dapat dicari dalam suasana gelap tanpa cahaya. Jadi awak nak atasi, awak pun nak letak lampu. Okey, nombor 3, penambahbaikan untuk masalah nombor 3 tadi, memasang lampu kecil di dalam beg tangan. Okey, jadi bahagian C ni dia berkait dengan bahagian B, kelemahan. Okey, bahagian D terpulang pada awak nak letak apa, warna ke, saiz ke. Okey, bahagian D ni kalau tak ada pun tak ada masalah. Okey, untuk 1.2 penyelesaian masalah inventif. Ni sebenarnya awak dah belajar masa tingkatan 2. Okey, masa tingkatan 2. Tingkatan 2 maknanya awak andaikan produk tu siapa yang guna. Kalau beg tangan tadi, produk tu kita sangkut dekat bahu. Kita letak dekat bahu. Jadi andaikan awak imagine beg tu duduk dekat bahu, apa yang megang beg tu? Ni macam ni dibuat penggilap kasut. Jadi penggilap kasut ni tangan. Tangan ni memegang apa? Dia pegang berus. Pemegang berus tu dia pegang apa? Dia pegang rongga. Rongga ni pula pegang apa? Memegang gam. Jadi apa yang bersentuhan dengan dia, awak kena buat ikut urutan. Beg tadi contoh bahu. Bahu memegang tali beg. Tali beg memegang beg. Okey, di beg pula dia memegang apa? Ada poket. Okey, buat satu sini, poket. Okey, beg memegang apa pula? Okey, pecah. Boleh pecah nak panah dia dah. Tak semestinya hanya satu. Boleh pecah ni. Beg memegang
zip. Okey, beg memegang, di atas ni pula beg memegang butang. Okey, kalau ada hiasan, boleh letak pula beg memegang hiasan manik. Okey, contoh dia. Lepas tu last sekali poket berus. Okey, dia akan habis dekat beg tadi, dia akan habis dekat poket contoh. Okey, masalah awak terletak pada tali tu deh. Tali. Jadi tadi tali duduk sini. Jadi dekat tali ni, lepas tali tu dia akan puket dekat beg. Okey, sini beg. Okey, awak tengok line zigzag ni. Okey, line zigzag ni awak kena lukis dekat tali. Tali ni awak buat zigzag sampailah anak panah dia menghala kepada beg. Jadi masalah awak ada di sini. Sebab tadi awak cerita dalam borang kajian keperluan pelanggan ni, kelemahan dia awak cerita, awak kata tali dia tidak selesa deh. Mungkin tali dia buat pada besi, kerah. Jadi bila awak guna tali tu jadi sakit bahu. Dia tulis, awak buat sini garis zigzag, awak pun tulis atas tu pemegang tali tidak selesa. Okey. So masalah lagi tadi tidak boleh mencari barang dalam keadaan gelap. Okey, dalam keadaan gelap sini juga dah. Sama juga sini. Awak boleh buat anak panah sini juga. Buat bawah ni. Tulis tidak sukar untuk mencari barang dalam keadaan gelap. Okey. Jadi ini menerangkan masalah awak. Kalau masalah awak dekat atas ni ada 3. Jadi garis zigzag ni sepatutnya ada 3. Okey, yang kedua, borang yang ketiga, penting. Sebelum tu, dekat ayat ni, awak boleh tulislah berdasarkan model fungsi didapati masalah berpunca dari mana zigzag awak tadi. Macam ni, masalah dia berpunca daripada ni. Ring kasut ni, dia waktu ambil habuk deh. Habuk ni lekat di kasut. Okey, jadi macam beg tadi berpunca daripada tali. Okey, berpunca daripada tali. Selagi berpunca daripada tiada cahaya, tiada sumber cahaya. Buatlah koma. Kalau ada 3, buat 3. Koma, cahaya dan kapal-kapal. Okey, analisis berantai punca kesan telah dijalankan untuk mengenal pasti punca dan kesan bagi masalah. Okey, ikut berapa ni. Okey, tu untuk 1.2 dengan 1.1.